Kat sini. Kat sana. Belakang. Dekat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis rutin kita, kuliah duha kita. Kita ingin sentiasa memperbaiki niat kita, tajdid iman kita, dan kita menjadikan kehidupan ini lebih baik daripada semalam, kehidupan ini lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan insya-Allah kita ingin meningkatkan amalan kita, hati-hati kita. Kita nak merasai ketenangan hidup bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingin merasakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa ke atas setiap sesuatu, dan kita ingin sentiasa membersihkan diri kita, supaya kita dapat sentiasa mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah perkara yang penting untuk kita pastikan pada tiap-tiap hari. Kita melihat kelemahan kita, kita melihat dosa kita, kita melihat keaiban kita, dan kemudian kita cuba memperbaiki keaiban-keaiban kita itu, sama ada secara sedar ataupun secara penuh dengan kita kata kesungguhan, sedar dan bersungguh-sungguh. Itu kita nak istiqamah, insya-Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, kepada sekalian pengikut-pengikutnya, para sahabat, dan seterusnya sampai kita sampai ke hari akhirat. Selawat dan salam kita panjangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan ingin mencontohi baginda Rasul, ingin mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin memegang, memperjuangkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita ingin sama-sama memperbaiki kehidupan kita, insya-Allah, dengan kita meningkatkan sayang kepada Rasulullah SAW. Dan sayang pada Rasulullah ini, sebagai tanda sayang pada Rasulullah ini, kita setiap hari kita meningkatkan amalan sunnah, amalan sunnah kita, amalan sunnah kita.
pada hari ini kita akan sambung apa yang telah pun kita bincangkan sebelum ini, iaitu berkenaan dengan ciri-ciri Jilul Mau'ud. Dan pada hari ini kita akan melihat kepada generasi pejuang, Al-Mujahid, Mujahid, iaitu orang-orang yang berjuang. Jadi salah satu daripada perkara yang penting di dalam kehidupan kita ini, ialah kita nak menjadikan kehidupan kita ini bermakna. Kehidupan yang bermakna ialah dengan perjuangan. Apa beza hidup seseorang manusia berbanding dengan binatang? Binatang dia tidak ada perjuangan. Binatang tak ada perjuangan. Dia hanya mengikut fitrah dia. Apa yang Allah beri pada dia, itulah dia ikut, dia follow aja. Masa nak lapar dia makan, masa dia haus dia minum. Masa nak mengembangkan dia punya keturunan, dia membiak, maka dia berkahwin. Masa dia nak bersama-sama dengan kawan-kawan dia, bersosial, dia akan bersama dengan kawan-kawan dia. Jadi binatang dia hanya ikut fitrah yang Allah tetapkan. Dia tidak ada perjuangan. Binatang dia tidak ada perjuangan. Sebab tu binatang tidak kenal erti kematian. Binatang dia tak tahu mati. Dia takut ada, tapi mati dia tak tahu. Apa jadi lepas mati dia tak tahu. Dia cuma mengikut. Kalaulah binatang ini tahu tentang al-maut, yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, seandainya binatang-binatang ini memahami, mengetahui tentang al-maut yang menanti mereka, sudah tentulah kamu akan mendengar mereka menangis tiap-tiap hari. Mereka merintih tiap-tiap hari, mengenangkan masa yang akan maut yang akan mereka hadapi. Mereka tiap hari akan takut. Jadi inilah binatang. Dia tak tahu dia mati bila. Sebab tu dia tengok kawan dia kena sembelih pun dia boleh diam lagi, tak apa. Dia tak kisah. Sebab dia tak tahu apa itu kematian, dia tak tahu. Apa selepas mati, apa berlaku selepas mati, dia tak tahu. Yang dia tahu hanya berzikir pada Allah, bertasbih pada Allah, hanya melaksanakan ibadah, ubudiah pada Allah. Itu dia tahu. Iaitu dia tidak melanggar apa yang Allah perintah. Apa Allah perintah dia ikut semua. Itu binatang. Tapi bagi manusia berbeza dengan binatang, begitu juga jin, iaitu mereka ada perjuangan. Hidup kita ini menjadi manusia bila kita berjuang. Tak kiralah perjuangan kita apa. Sama ada perjuangan kita itu yang berbentuk Islamik, berdasarkan iman, ataupun perjuangan kita itu tidak berdasarkan iman, hanya sekadar untuk dapatkan cari makan. Berjuang juga, cari makan, cari untuk nafkah, makan, cari duit, baik. Jadi perjuangan itu adalah merupakan salah satu ciri manusia berbanding dengan binatang. Sebab tu manusia yang telah putus asa kehidupannya, dia boleh sampai peringkat bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Dia dah tak tahu dah nak buat apa. Dah tak boleh nak buat apa, dia kata. Maka dia bunuh diri. Jadi begitulah binatang. Sebab tu binatang dia tak tahu tentang kematian. Dia tak tahu tentang perjuangan. Dia cuma ikut saja. Sebab itulah kita nak kena faham sini bahawa ciri-ciri seorang yang berjuang itu, dan seorang manusia itu ialah dia mesti berjuang. Dan hidup ini tidak bermakna. Hidup kita tidak bermakna sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada perjuangan. Tanpa ada perjuangan. Dan perjuangan itulah yang akan membawa kita untuk sama ada kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita menjauhi Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perjuangan. Dekat depan kita ada dua jalan, wa hadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Jadi perjuangan mana yang kita nak? Adakah kita nak berjuang, bekerja keras, berusaha, beramal tiap-tiap hari, pergi kerja, pergi belajar, bergaul, buat macam-macam untuk memenangi redha Allah, memenangi kesukaan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan Tuhan yang mencipta kita, ataupun kita hanya sekadar buat sesuatu itu berdasarkan kepada arus sahaja. Arus apa orang buat kita buat. Jadi kita tidak ada matlamat yang kita nak capai dari sudut kehidupan tadi, nak capai redha Allah, tapi kita nak capai apa yang manusia nak. Jadi tapi yang penting yang membezakan kita dengan binatang ialah binatang tidak ada perjuangan, manusia ada perjuangan. Dan manusia pula bila dia berjuang, dia ada dua. Satu, berjuang untuk mendapatkan dunia, mendapatkan kehidupan di sini yang akan habis. Dan satu lagi ialah kehidupan di akhirat. Jadi yang mana satu kita nak? Kalau kita nak mahukan dunia ini,
Mungkin kita akan dapat, mungkin kita akan tak dapat. Tapi kalau kita nakkan akhirat, maka kita akan dapat dunia dan akhirat. Di sinilah Allah menggambarkan kepada kita golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah golongan yang hidupnya dalam perjuangan. Jadi maknanya bila kita hidup, kita nak rasa hari ini aku hidup, aku nak memperjuangkan sesuatu, aku nak melaksanakan sesuatu, aku nak buat sesuatu. Bukan tidur, bukan duduk diam. Tidur bukan sebab tidur sebab nak bina kekuatan. Supaya bila bangun boleh teruskan perjuangan. Makan sebab nak bina kekuatan. Supaya bila habis makan boleh ada kekuatan, boleh teruskan perjuangan. Begitu juga belajar, begitu juga bekerja. Jadi segala itu adalah merupakan perjuangan. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang dijanjikan Allah, generasi yang dijanjikan untuk bangkit di akhir zaman. Insya-Allah tak lama dah tuan-tuan dan puan, untuk bangkit di akhir zaman ialah di mana mereka itu akan berjuang pada jalan Allah dan dia tidak takut dengan apa-apa pun celaan ataupun dengan apa-apa pun perkara-perkara yang akan menjadikan dia itu terhalang daripada berjuang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang pada jalan Allah, mereka berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafu laumata laim. Wala yakhafuna laumata laim, iaitu mereka itu tidak akan takut kepada celaan-celaan kepada kita kata maki hamun mereka yang mencela, yang memaki hamun. Jadi sebab itulah bagi kita pada hari ini, kita nak kena rasa kalau kita betul-betul mahu bersama-sama dengan jilul mau'ud, generasi yang dijanjikan di akhir zaman, jilul tamkin, iaitu generasi yang akan mendapat kemenangan, iaitu taifah mansurah, maka hendaklah kita hidup bersama perjuangan. Kena ada perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan, maka sia-sia. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau kita mati hari ni, katalah petang ni kita mati, katalah malam ni kita mati, atau besok kita mati, katakanlah kita salah seorang yang penerima vaksin, nak kena inject hari ni, tiba-tiba ajal kita sampai, meninggallah kita dengan sebab ajal tu kan. Mati kita sia-sia. Mati kita tak ada makna, kecuali di dalam kematian itu ada perjuangan. Ada perjuangan. Perjuangan apa? Fi sabilillah. Sebab tu kita nak kena betulkan niat kita, betulkan pemikiran kita. Hidup ini perjuangan. Dan perjuangan ni akan berakhir dengan kematian. Perjuangan akan berakhir dengan kematian. Jadi kalau dengar cakap macam takut kan, berjuang mati kan, takut. Tapi sebenarnya tak berjuang pun mati juga. Tak berjuang pun mati juga. Tak berjuang mati, berjuang pun mati. Jadi nak pilih mana? Mati berjuang, mati tak berjuang. Mati berjuang perjalanan Allah, mati berjuang perjalanan syaitan. Mati berjuang perjalanan nafsu. Mati berjuang perjalanan dunia. Mana satu nak pilih? Kita boleh pilih kan? Tapi Allah gambarkan mati yang terbaik ialah mati dalam keadaan berjuang pada jalan Allah. Terbaik. Ahsanul khatimah. Kan? Kematian yang terbaik berjuang. Jadi sebab tu pada pagi ni kita nak kena rasa, nak tanam satu perasaan dalam hati kita bahawa sesungguhnya sekiranya Allah bagi aku hidup, aku nak hidup berjuang pada jalan Allah. Itu kita punya matlamat kehidupan. Matlamat hidup ni berjuang pada jalan Allah. Kenapa? Itu yang Allah paling redha. Yang Allah redha, kemuncak kepada sayang Allah. Kemuncak kepada kenal Allah, sayang Allah ialah berjuang pada jalan Allah. Dan berjuang sampailah kita habis. Tutup buku. Tutup buku. Baik. Dalam hidup kita ni ada perkara yang akan menyusahkan kita, menghalang kita. Perkara yang akan menyebabkan kita sedih. Kita rasa susah, rasa sedih, rasa takut, rasa bimbang. Maka sekiranya perkara itu datang kepada kita ketika mana kita dalam keadaan biasa je, tak ada apa-apa, kosong, maka rugilah kita. Tetapi sekiranya kesedihan, kesusahan, kepayahan, kepenatan datang kepada kita dalam keadaan kita sedang berjuang perjalanan Allah, sedang berjuang bantu agama Allah, maka pada ketika itu yang datang itu adalah merupakan rahmat dan nikmat daripada Allah. Walaupun rasa penat sangat, walaupun rasa letih sangat, sakit sangat, menderita, tetapi apabila penderitaan, kesusahan, kepayahan itu
disebabkan perjuangan, bersama dengan perjuangan, maka dia menjadi nikmat. Ini rahsia kepada orang yang berjuang. Orang berjuang letih tak letih, kan? Sakit tak sakit, kan? Susah susah. Tapi bila susah, bila sakit, dia masih berjuang bersama dengan jalan Allah tadi, maka kesakitan jadi nikmat pada dia. Jadi seronok. Jadi menjadi kemudian memberikan kekuatan pada dia. Lagi sakit lagi kuat, lagi sakit lagi kuat. Tapi kalau tidak ada perjuangan, kan, tak ada sakit menjadi sakit. Kan, lemah aja. Jadi sebab tu kita nak kena betulkan niat kita supaya kita hidup bersama perjuangan. Dan kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mempunyai wawasan yang sangat jelas. Sebab itulah ketika Rasulullah SAW wafat, ketika Nabi wafat, pada masa itu, kan, keadaan negara Islam pada masa itu di bawah khalifah Amirul Mukminin yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam keadaan kacau bilau. Kenapa kacau bilau? Sebab golongan munafik dia membina, mengapi-apikan, menyerang dari dalam, golongan munafik. Kemudian golongan yang Islam yang murtad, yang ikut Nabi, yang murtad, yang ikut Nabi baru, Musallamah Al-Kazzab dan sebagainya. Nabi-nabi baru, ada banyak Nabi baru timbul. Jadi keadaan umat Islam dalam keadaan yang kelang kabut. Contohlah, katakanlah yang berlaku sesuatu di negara kita ni, tiba-tiba Majlis Raja kata kita nak angkat darurat. Kemudian kita nak bubarkan parlimen, ataupun kita nak tukar PM kepada orang lain. Kelang kabut tak? Kelang kabut lah. Kelang kabut. Sebab apa? Bila negara tidak ada pemimpin, negara tidak ada ketua, tidak ada sistem yang boleh nak memandu mereka, kan, mengurus dia, maka tentulah kelang kabut. Kena carilah pembantu dia, kan, kelang kabut. Jadi begitulah kita lihat hari ini bagaimana ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, negara Islam dalam keadaan kelang kabut semua, macam-macam, yang murtad lah, yang munafik lah, yang ada mengaku nabi lah dan sebagainya. Dalam keadaan begitu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih menghantar Usamah, general, panglima tentera Islam, menghantar pergi ke arah Syria, menghantar. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW dah siapkan ke tentera tu. Sahabat-sahabat Bakar kata, Sayyidina Umar termasuk, tak payahlah hantar, kita uruskan urusan negara kita ni. Kata, aku tak akan langgar apa yang Rasulullah saya buat. Rasulullah dah lantik dah Usamah sebagai panglima dan tentera-tenteranya pergi ke arah Syria, pergi ke arah Syam, pergi ke sana, kan, untuk berperang. Maka pada ketika aku kena hantar peperangan tersebut, dia hantar. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat jelas, kan, matlamat perjuangan bukan hanya sekadar kita nak jadi orang baik, bukan hanya sekadar kita nak selamat, dan bukan hanya sekadar kita nak boleh baca Quran, boleh ibadah, dan bukan hanya sekadar kita boleh kita kata berseronok-seronok dengan masjid, tetapi matlamat perjuangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ialah menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini. Dan menegakkan kebenaran bukan hanya sekadar dalam rumah kita, pada diri kita, pada keluarga kita, tapi pada seluruh dunia. Dan menegakkan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah perintahkan kepada kita untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah, wakil kepada Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, menjadikan pemimpin. Kenapa? Sebab Allah perintahkan kita menegakkan Islam secara syumul, menyeluruh. Bukan hanya Islam dalam konteks kehidupan kita, sembahyang, puasa, ataupun dalam konteks keluarga, tapi dalam semua aspek. Dan kita diperintahkan untuk menegakkannya. Hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak ada fitnah, tidak ada kerosakan fid din, pada agama. Kullu. Semua itu menjadi milik Islam. Jadi sinilah kita lihat itu perintah Allah. Sebab itulah sebenarnya apabila seorang itu mengucap dua kalimah syahadah saja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucap dua kalimah syahadah sahaja,
maka wajib dia menegakkan Islam pada diri dia, pada keluarga dia, pada masyarakat dia, pada negara dia dan seluruh dunia. Wajib. Bukan sunat, wajib. Maka sebab itulah hari ini kenapa orang Islam tak nampak akan kewajipan menegakkan Islam, menyampaikan Islam, mendokong Islam, kerana mereka telah duduk di bawah sistem jahiliah, yang mana mereka ni menjadi seperti lembu yang bersedia untuk disembelih, macam ayam yang bersedia untuk disembelih. Malam ni saya akan cerita sikit benda tu. Mereka duduk dalam penjara Al-Masih Dajjal. Tak nampak lah. Dia nampak apa yang diberikan oleh syaitan. Dia nampak benda yang baik-baik je. Aku boleh makan, aku boleh kerja, aku boleh. Dia tak nampak bahawa manusia menyembah nafsu. Manusia menyembah manusia. Manusia menyembah dinar, kewangan, wang, duit. Manusia menyembah berhala-berhala. Dia tak nampak. Kita pun silap-silap menyembah berhala juga. Ya sebelum zalik. Berhala apa? Berhala ni bukan mestinya patung. Berhala ni bukan mestinya tas salib. Berhala ni menjadi sesuatu yang ada di depan kita, yang lebih kita sayang, yang lebih kita puji dan puja, yang kita sanggup buat berkorban untuk dia. Sanggup buat apa sahaja untuk dia. Sanggup menurut kata-kata dia. Sanggup memenuhi kehendak dia. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita melanggar perintah Allah. Itu berhala. Itu berhala. Kita menjadikan yang lain daripada Allah sebagai Tuhan. Jadi sahabat-sahabat jelas yang ini. Sebab itulah apabila Abu Bakar meninggal dunia diganti oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apakah antara perkara awal yang dibuat oleh Umar? Dan antara perkara awal yang oleh Umar, dia hantar tentera ke Syam. Kenapa dia hantar tentera ke Syam? Sebab dia nak membebaskan Palestin. Nak membebaskan Palestin. Kenapa nak membebaskan Palestin? Nak membebaskan Baitul Maqdis. Nombor 1, membebaskan Baitul Maqdis. Sebab itu tanah suci nombor 3. Nombor 1 Mekah, Madinah dan Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Ini 3 tempat ni. Orang Islam punya ni. Orang Islam punya, kita kena lepaskan dulu, bebaskan dulu. Pada masa itu daripada Nasara, orang-orang Kristian. Dan masa itu orang Kristian menguasai. Dihantar tentera keliling, kepung. Pada masa sehingga akhirnya padri-padrinya memberikan kunci Masjid Al-Aqsa kepada Umar bin Khattab tanpa peperangan. Kenapa? Nak sebut kat sini kerana umat Islam, sahabat-sahabat dulu jelas hidup adalah satu perjuangan. Hidup bukan main-main. Perjuangan kita bukan nak besarkan company kita. Perjuangan kita bukan nak bagi kita, anak isteri kita boleh makan, minum, kaya. Perjuangan kita bukan sekadar kita nak lebarkan puasa kita, pangkat kita, pengaruh kita. Perjuangan kita bukan sekadar kita nak membina bangsa kita, agama, tapi sebenarnya nak menegakkan ubudiyah lillahi wahdah, menegakkan perhambaan kepada Allah seluruhnya. Kullu lillahi wahdah. Yang mana itulah bila kita habis mati, berjayalah kita. Berjayalah kita. Ini satu perkara yang ada dalam hati para sahabat. Dia nak cuba menyampaikan Islam dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya, dengan jihadnya, sehingga tersebarlah Islam ke seluruh dunia termasuk Malaysia. Inilah kehidupan yang dikatakan sini bagaimana bahawa apabila seseorang itu telah mendapat iman, menerima Islam, maka setiap perjalanan mereka adalah merupakan satu yang untuk mencapai matlamat mereka, iaitu menegakkan din Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan diri mereka sampailah kepada seluruh dunia. Ini perjuangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada niat yang ini, maka niat ini akan insya-Allah membawa kepada syahid fi sabilillah. Syahid fi sabilillah. Niat dulu. Dan inilah perkara yang paling ditakuti oleh musuh Islam. Paling takut. Dia tak takut tengok orang sembahyang. Dia tak takut tengok orang sembahyang. Orang puasa tak takut. Kumpul dekat Mekah, Madinah buat haji. Dia tak takut. Dia tak kisah, buatlah. Dia bagi lagi facilities buat haji. Dia tak takut orang ceramah, dia tak takut. Dia tak takut orang baca Quran, qari, sedap baca hadis. Dia tak takut. Musuh tak takut, tak kisah. Sebab semua itu boleh dihancurkan dengan senang. Tetapi dia bimbang
Apabila yang sembahyang itu meningkat imannya, meningkat takwanya, meningkat amalnya, kemudian seterusnya meningkatkan kekuatannya menegakkan din Allah. Itu dia takut. Dia takut bila seorang yang berzikir itu bukan hanya tenggelam dengan zikirnya, nikmat berzikir, rasa manis berzikir, lazat berzikir, masuk dalam alam zauq, alam yang mencintai Allah dengan zikirnya, tetapi dia meningkat sampai peringkat dia membina kekuatan dengan zikir itu. Dia membina lagi kekuatan Islam, dia membina kekuatan Islam, ekonominya, pendidikannya, sosialnya, semuanya, sampailah peringkat dia menegakkan Islam ke seluruh dunia. Itu yang ditakut. Kita zikir 1,000,000 kali satu hari. 1,000,000 kali kita berzikir, maka dia tidak akan menakutkan musuh Islam. Kenapa? Sebab kita masih mencintai dunia. Zikir cinta dunia, sembahyang cinta dunia, kan? Pergi haji cinta dunia lagi, kan? Semua cinta dunia lagi. Sebutlah apa pun, semua cinta dunia. Kecuali bila kita berjuang pada jalan Allah, kita akan mengorbankan dunia kita. Bila kita berjuang pada jalan Allah, masa tu baru kita tahu bahawa rupanya nak berjuang pada jalan Allah ni perlukan kepada tadhiyah, perlukan kepada pengorbanan. Apa pengorbanan ni? Ni masa nak dengar daripada kita duduk tidur, waktu duha tidur, kita buat kuliah-kuliah macam ni. Korbankan masa kita, korbankan akal kita untuk kita berfikir, korbankan hati kita lawan nafsu kita, korbankan fizikal kita bersusah payah untuk membantu agama Allah. Korbankan segala. Bila berjuang, maka dia tidak boleh lari daripada pengorbanan. Bila seorang tu berjuang pada jalan Allah, barulah dia menjadi orang yang boleh mendapat redha Allah. Kenapa? Kerana perjuangan tu akan menyebabkan dia nampak bahawa dia kena berkorban. Berkorban. Korban apa? Apa sahaja yang ada dalam hidup dia. Malahan anak-anak dia pun dia didik supaya anak dia pergi berjuang, sehingga akhirnya anak dia syahid. Dan mati pada jalan Allah. Dia gembira anak dia meninggal pada jalan Allah daripada meninggal merempit dekat jalan raya. Baik meninggal pada jalan Allah. Jalan raya jadi jalan Allah. Baik. Jadi sebab itulah para sahabat Nabi SAW jelas sasaran mereka, hidup mereka. Bukan hanya fikir sekadar sembahyang, puasa, hanya fikir pasal haji, Quran, hanya fikir pakai berkenaan dengan macam mana saya nak selamatkan diri daripada Dajjal. Tapi fikir macam mana nak berjuang, macam mana nak mengalahkan kejahatan-kejahatan, dengan membina kekuatan, membina iman, membina akidah. Maka pada ketika itulah jiwa yang ada itu akan membina kekuatan islah, sehingga akhirnya dia akan menang. Orang yang ada jiwa perjuangan baru boleh menang. Kalau kita sekadar fikir sembahyang aja, fikir nak masuk hutan je, kita kalah. Kita kena fikir macam mana nak menegakkan Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan Islam tadi. Jadi para sahabat menegakkan din Allah itu sebagai satu matlamat kehidupan di dunia ini untuk berjuang. Kenapa berjuang? Allah perintah berjuang. Allah perintah berjuang. Dan berjuang, berjihad ni ada 14. Ada 14 kategori jihad. Kita akan bincang nanti. Bermula dengan jihad lawan nafsu lah. Jihad lawan nafsu. Ada 14 jihad. Dan di sinilah kita nak sama-sama merasakan bagaimana kita apabila kita berjuang, berjihad tadi, maka ketika itu generasi sahabat kita lihat dia tidak pernah lokek. Dia tak lokek, dia tak bakhil. Keupayaan mereka, kekuatan mereka, apa sahaja yang ada pada mereka, mereka laksanakan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, di peringkat awal lagi, apakah tarbiyah apabila mendapat kalimah syahadah? Apakah tarbiyah bila mendapat kalimah syahadah? Kan? Peringkat awal, kita ingat balik peristiwa di Mekah. Kan? Mereka mendapat kalimah syahadah, mereka ikut Nabi dalam keadaan mereka menentang masyarakat musyrikin pada masa itu. Berhadapan dengan kerajaan yang kufar, berhadapan dengan kepimpinan yang kufar pada masa itu. Maknanya dia melawan arus. Di Mekah dulu, nak masuk Islam bukan macam hari ni, masuk Islam dapat duit. Masuk Islam hari ni dapat duit, dapat zakat. Berlumba-lumba orang yang bukan Islam, yang lemah-lemah, yang miskin-miskin masuk Islam supaya dapat zakat. Di sana, zaman Mekah dulu, masuk Islam dapat azab, dapat seksa.
dapat celaan, dapat tangkapan. Jadi apa beza kemasukan Islam dengan kalimah syahadah pada zaman Rasulullah SAW dengan kemasukan Islam zaman hari ini? Dan kemasukan Islam zaman sahabat-sahabat, mereka tahu bila mereka mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mereka mengucap kalimah syahadah, mereka mengucap dengan satu perasaan, apabila aku kena pertahankan iman aku, Islam aku kena berjuang menghadapi musyrikin yang akan menghancurkan Islam. Perjuangan. Moto kalimah syahadah itu sendiri adalah perjuangan. Dia bukan ucap kalimah syahadah dapat duit. Kan? Kita tengok saudara-saudara kita kat sini kan. Ataupun kita lah. Kita. Kan? Kita sendiri masuk Islam dengan mudah. Sebab apa masuk Islam mudah? Mak ayah dah Islam. Mak ayah dah Islam, kita pun Islam. Mudah. Dan mudah. Jadi sinilah kita nak lihat bagaimana keadaan hakikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kalimah perjuangan. Kalimah pengorbanan. Kita kena tinggalkan berhala-berhala yang ada. Kita kena buang kebiasaan-kebiasaan jahiliah yang ada, dosa yang ada. Kita kena buang, bersihkan diri kita, bertaubat. Kita kena tingkatkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang saleh, yang baik. Itu maksud kalimah syahadah. Maksud kalimah syahadah bukan sahaja asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad tu bersurah aku jadi saksi. Jadi saksi tu. Bukan maksud jadi saksi. Kita macam jadi saksi kahwin tu. Orang nikah kan, aku nikahkan di kau sekian, aku terima nikah, sah, saksi, sah. Kita saksikan aja orang nikah. Saksikan aja Islam ni macam ni, bukan. Hakikat saksi, aku menyaksikan bahawa tidak ada ilah melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad Rasulullah SAW tadi dia bersama dengan pengorbanan, bersama dengan perjuangan, nak memperjuangkan, barulah maksud kalimah syahadah itu benar. Kalau tidak, tak benar. Tidak benar, dia jadi munafik. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Kalau kita pergi Kelantan, orang Kelantan bukan di sini, Kelantan. Orang Cina, India. Orang India mungkin tak ramai, orang Cina. Ada tak yang mengucap kalimah syahadah? Ramai. Dia jatuh basikal, la ilaha illallah, Allah, biasa. Saya ada kawan Cina. Dia boleh cakap semua sekali. Subhanallah, astaghfirullah. Dia sebut astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah Ustaz, dia kata. Acong apa kata. Bukan acong. Allah acong. Dia kawan cerita lah nama dia. Lama tak jumpa dia. Astaghfirullah Ustaz, dia kata. Dia nak ajak saya buat projek. Kan? Astaghfirullah, la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah. Apa beza dia sebut la ilaha illallah dan kita sebut la ilaha illallah? Kalau dia sebut la ilaha illallah, tidak ada langsung dalam hatinya nak beriman dengan Allah, nak terima Islam. Tidak ada langsung dalam pemikiran dia bahawa Islam yang terbaik, dia nak bersama Islam, perjuangkan Islam. Maka la ilaha illallah, Allah tak terima. Sebutlah la ilaha illallah 1000 kali. Allah tak terima. Hati yang tidak mahu berjuang bersama Islam, tidak mahu berkorban bersama Islam, tidak mahu menerima Islam, menegakkan Islam. Dia ucap la ilaha illallah nak dapat duit. Silap-silap Allah tak terima. Sebab apa? Ramai macam itu. Kan? Dia kena ada kesedaran. Aku bersaksi. Maknanya bersaksi ni maknanya aku betul-betul pegang kalimah ni. Tegakkan kalimah ni, perjuangkan kalimah ni. Itu hakikat yang sebenar. Jadi kita hari ni kena mengucap semula. Kita kena mengucap semula kita ni. Sebab apa? Kita kena mengucap dengan kesedaran, dengan penghayatan, dengan pengorbanan dan perjuangan. Barulah betul ucapan kalimah syahadah kita. Sebab tu kita hari ni kita lemah aja. Nak semayang lemah aja. Nak puasa lemah aja. Nak puasa tunggu Ramadan ni, bulan Rejab ni lama lagi, Syaban kot baru ni. Ni hari-hari putih ni, dekat-dekat ni hari putih ni. Hari-hari putih kan, bulan Rejab, sunat berpuasa kan. Tak apalah tunggu Syaban.
Tunggu Ramadan baru nak puasa. Baca Quran bila? Tunggu Ramadan lah, nanti kita baca buat tadarus. Tunggu Ramadan. Kenapa tak tunggu Ramadan? Sebab iman kita. La ilaha illallah kita ucap tidak dengan kesedaran. Tidak dengan kesedaran, tak sedar kita ucap dia kalimah. Apa beza kita dengan sahabat mengucap kalimah syahadah? Sahabat mengucap kalimah syahadah, dia tahu dia akan ditentang. Mungkin silap-silap tuan dia bunuh dia. Tuan dia kerat-kerat dia, seksa dia. Berlaku kepada Sayyidina Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Berlaku kepada beliau. Apa berlaku? Satu hari dia berlari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku dah kena teruk seksa." Khabbab ni dia kena seksa teruk. Dia kena seksa teruk. Sampai kepala dia lembik kena ketuk. Lembik kena ketuk. Dia mengucap kalimah syahadah je. Dia tak ada pun sembahyang depan tuan dia ke, baca Quran depan tuan dia ke. Tak ada pun buat benda lain. Kalimah syahadah je. Dah kena ketuk kepala. Sampai lembik, kepala dia lembik. Dia jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata nasru minallah." Bila lagi pertolongan daripada Allah, ya Rasulullah. Rasulullah tengah duduk di sebelah Kaabah, duduk di sebalik lindungan bayangan Kaabah, matahari Kaabah tu. Rasulullah duduk di belakang tempat geduk lah. Datang Khabbab, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Merayu kat Rasulullah, "Aku teruk kena ketuk kepala, aku teruk kena seksa, ya Rasulullah. Mata nasru minallah. Mata nasru minallah, ya Rasulullah. Bila datang pertolongan daripada Allah ni? Bila kita nak menang, ya Rasulullah?" Bila nak menang? Jadi kita gambarkan di sini. Saya tengah cari apa yang disebut Rasulullah. Kalau boleh saya jumpa dia punya hadis yang tepat. Saya nak baca yang kalimah yang tepat. Tak jumpa lagi lah kisah tu. Jadi nak sebut kat sini bagaimana apabila ditanya oleh Khabbab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa gambaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, sabarlah, sebab musuh-musuh bahkan buat macam-macam tu dulu nabi-nabi sampai ada yang kena kerat, kena tanam, dicabut kepala dicabut, ada yang kena gergaji dan sebagainya. Kufu aidiakum wa aqimus salah. Tahan. Jadi sahabat-sahabat mengucap dua kalimah syahadah dengan pengorbanan, dengan perjuangan. Sebab tu hari ini kita nak betulkan semula kalimah syahadah kita. Kita baca semula, kita mengucap semula. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita ucap kalimah itu, yang pertama sekali, ya Allah, aku terima Engkau sebagai Tuhan. Aku buang semua berhala. Aku buang semua berhala. Aku hanya sembah Engkau. Ya Allah, aku terima Rasul Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku terima dia, aku ikut dia, aku sayang dia. Kemudian yang kedua, ya Allah, aku dah terima, dah sayang, dah mengaku sebagai ilah Tuhan tadi, aku akan berjuang, aku akan berkorban. Maksud kalimah syahadah setelah kita menyerah pada Allah, tunduk pada Allah, Islam, maka kita kena berkorban, kena berjuang dan berkorban. Itu maksud kalimah syahadah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku terima Engkau sebagai ilah, aku buang semua benda yang syirik. Dan aku mengaku Muhammad Rasulullah, aku ikut apa yang dibuat. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, aku berjuang pada jalanmu. Aku nak tegakkan Islam ni. Aku nak tegakkan Islam ni. Aku nak berjuang pada jalanmu. Maksud kedua kalimah syahadah, berjuang, menegakkan. Setelah kita menyerah, menerima, menegakkan. Yang lepas tu kita pun kita pun kata, aku akan berkorban atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Yang ketiga, bila kita baca kalimah syahadat 3 kali. Kita cuba baca 3 kali. Kan? Tiap-tiap hari kita baca 3 kali. Nombor 1, aku serahkan engkau, aku rendah diri kat engkau. Yang kedua, aku berjuang, ya Allah, aku berkorban. Yang ketiga, ya Allah, aku mati atas jalanmu, ya Allah. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku mati atas namamu, atas kerajaanmu, atas perintahmu, atas pengakuan ikrar. Mati atas jalan iman, mati atas jalan Islam. Baru kita baru makna kalimah syahadah itu betul. Yang pertama, penerimaan. Semua sistem Allah kita nak ambil. Tinggal semua sistem jahiliah. Yang kedua, kena berjuang dan berkorban. Yang ketiga, mati atas jalan ini. Sebab tu kita kena tajdid iman kita, tajdid syahadah kita. Tiap-tiap hari. 3 kali kita sebut. Dan saya sebenarnya di tempat orang, saya tak boleh kuat sangat suara saya. Saya kena suara pelan-pelan sikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku terima engkau sebagai Tuhan, sebagai ilah. Aku sayang kau, ya Allah. Aku buang semua berhala, aku buang semua jahiliah. Aku terima Muhammad sebagai Nabi, sebagai pemimpin aku. Syariat yang aku terima, ya Allah. Nombor 2, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, aku berjuang atas jalanmu. Aku berjuang kerana-Mu. Aku berkorban kerana-Mu. Dan sanggup kita infak, kita sanggup kita buat apa saja untuk bantu agama Allah. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tajdid iman kita. Ya Allah, aku mati kerana Engkau. Aku mati kerana jalan Islam, jalan jihad fi sabilillah. Yang ketiga, mati. Nak patah balik kepada Allah. Dan aku mati di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah bila kita mendengar akan niat kita, kita betulkan niat kita dengan kalimah syahadah tadi, maka jadilah kita orang yang jelas hala tuju kita, buang syirik kita, buang segala benda-benda yang kita kata dimurkai oleh Allah. Kemudian kita nak berjuang atas jalannya, berkorban atas jalannya. Kemudian kita nak mati atas jalannya, nak mati bersama dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena buat selalu. Ingatkan kita. Sahabat dulu macam tu. Bila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila sebut tu, dia nampak tuan dia akan bawa pedang pancung leher dia. Akan bawa cemeti pukul dia. Akan seksa dia, tahan makan dia. Tahan makanan dia, tahan semua. Ini jiwa sahabat dulu. Inilah generasi pejuang. Dan generasi inilah sebenarnya generasi yang ini akan bangkit di akhir zaman. Jadi sebab tu kita kena perbetulkan kalimah syahadah kita. Maksud dan makna kalimah syahadah kita. Supaya kalimah syahadah itu, kita itu bermaksud menyerah, menerima Allah, menyerah pada Allah. Membuang segala syirik, membuang segala sistem jahiliah. Kemudian kita berjuang dan berkorban. Berjuang dan berkorban. Yang ketiga, mati atas jalan Allah. Mati kerana Allah. Mati mempertahankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita kata generasi yang pejuang, dia faham akan jelas akan visi dia, misi dia jelas. Maka di situlah kita lihat yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana mereka cukup jelas dengan apa yang ada tadi, maka mereka hidup bersama-sama dengan kekuatan. Barulah mereka kuat. Kalau tak kuat. Vaksin datang, kita dah bimbang lah. Bimbang luar biasa ni. Bukan bimbang sebab kita bimbang sebab takut kita tak boleh tegakkan Islam ke apa. Bimbang takut mati. Bimbang vaksin takut mati. Dengar macam-macam ni. Kan nanti cacat lah, nanti matilah, kan. Bimbang vaksin takut mati. Bukan bimbang vaksin, bimbang kita ni besok tak boleh nak bantu agama Allah. Tak boleh nak berjuang perjalanan Allah. Kan? Kita bimbang takut mati. Bila bimbang takut mati, takutlah kita. InsyaAllah malam ni saya cerita sikit. Saya akan buat beberapa perkara lah, insyaAllah, berkenaan dengan vaksin dan sebagainya. Jadi apabila generasi sahabat dahulu faham akan hakikat ini, maka mereka pun membantu agama Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, dan sesungguhnya sekiranya kamu membela agama Allah, kamu berjuang pada jalan Allah, membantu agama Allah, membela agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu. Jadi kenapa kita nak takut dengan vaksin? Kenapa nak takut dengan Dajjal? Kalau kita berjuang pada jalan Allah, kita berjuang untuk tegakkan iman Islam dalam diri kita, keluarga kita, jangan takut. Sebab janji Allah, Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, Allah panggil macam ni. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin dengan aku, wahai orang yang mengucap kalimah syahadah, wahai orang-orang yang ingin tunduk pada aku, menyerah pada aku, wahai orang-orang yang sayang pada aku. Dan Allah menyeru orang ini, Allah seru dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang yakin dengan aku, orang yang yakin dengan janji Allah. And in tansurullah, tolonglah agama Allah, bantulah agama Allah, belalah agama Allah, tegakkan Islam. And yansurukum, Allah akan bantu kamu. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Kenapa kita nak risau? Kita risau bila kita tolong dunia. Kita hidup untuk dunia kita. Kita hidup untuk kita punya nafsu kita. Barulah kita risau. Sebab dunia tak boleh tolong kita. Nafsu tak boleh tolong kita. Kita hidup untuk pekerjaan kita, pangkat kita, glamour kita. Pangkat, glamour, kawan-kawan, makhluk tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita Allah. Yang boleh tolong kita Allah. Jadi Allah kata, tolonglah agama aku, agama Allah. Maka Allah akan tolong kamu. Allah akan tolong. Wa yusabbit aqdamakum. Yang lebih best sekali, bukan saja Allah tolong, Allah akan beri kekuatan kita untuk istiqamah. Allah akan tetapkan kaki-kaki kita ni di atas jalan yang benar. Itu yang paling mahal sekali. Allah bukan tolong saja, Allah pilih kita sampai masuk syurga dia, sampai masuk redha dia, sampai habis kita berjumpa dengan Allah, bertemu dalam keadaan Allah redha kita, kita redha dia. Ni orang berjuang. Ini orang yang berjuang. Nak takut apa lagi? Maka inilah aulia Allah. Inilah pembantu agama Allah. Inilah orang yang menolong agama Allah. Inna aulia Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dan ala inna aulia Allah. Sesungguhnya, ketahuilah bahawa aulia Allah, orang yang menjadi penolong agama Allah ni, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, wala hum yahzanun, sedih pun tidak. Allah angkat ketakutan mereka, Allah angkat kesedihan mereka kerana perjuangan mereka. Maknanya kalimah syahadah membentuk perjuangan. Bukan kalimah syahadah sekadar ucap je, sekadar mengucap je, tak ada apa-apa. Ini satu yang kita nak tengok. Kalau kita nak jadi sebagaimana generasi Jilul Ma'un, inilah dia berjuang. Sebab tu kita tengok generasi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jil Quran dipanggil generasi Quran, Jil Quran al-Farid, generasi Quran yang unik. Mereka sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan matlamat mereka untuk menegakkan Islam. Dan mereka mewakafkan seluruh kehidupan mereka. Dia wakafkan seluruh hidup mereka untuk mencapai matlamat yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka hanya berfikir samping-samping saja tentang pemikiran mereka. Keseronokan bertugas, seronok berjihad, berjuang lebih besar daripada segala-galanya. Berjuang itu lebih besar. Sebab tu dia sanggup bersusah payah. Dan amanah yang besar inilah yang membakar semangat dalam hati. Ini yang membakar hidup dia. Kenapa aku hidup hari ini? Kenapa Allah hidupkan kita hari ini? Kenapa kita bangun tidur ni? Kenapa kita boleh pergi kerja ni? Kenapa? Sebab kita kita diperintah oleh Allah untuk berjuang tegakkan agama Allah. Sebab tu aku hidup hari ini. Sebab tu aku bangun tidur hari ini. Solat, mandi, bersihkan badan, pergi kerja, pergi belajar, pergi buat apa yang ada ini. Kenapa aku hidup? Kerana aku nak berjuang pada jalan Allah.
Jadi perjuangan itu menjadi pembakar semangat. Pembakar semangat dalam hati, kan? Dalam kehidupan mereka. Maka tidak ada lagi ketakutan. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan pada mereka. Maka umat ini adalah umat yang mulia. Tidak ada kehinaan pada mereka. Orang pandang rendah, lekeh, orang tindas mereka, tetapi mereka hidup dengan kemuliaan bersama perjuangan. Kita hari ini hidup macam mana? Belajar supaya dapat kerja, supaya dapat dunia, bekerja supaya dapat gaji, dan bekerja keras sikit supaya naik pangkat, dan naik pangkat, bekerja lagi keras supaya orang kenal kita, glamour pula. Jadi semua dunia. Sedangkan akhirnya kita akan jumpa Allah juga mati. Maka kita tengok contoh perjuangan sahabat Nabi SAW. Ternyata para sahabat adalah generasi yang telah mewakafkan diri mereka kerana Allah. Diri mereka, hidup mereka diwakafkan kepada Allah, serta berjuang perjalanannya sehingga terpaksa menanggung kesusahan, kesengsaraan, kelaparan, penderitaan semata-mata ingin bersama Allah. Susah sahabat-sahabat. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, sekiranya kamu melihat kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia bercakap pada tabi'in, bercakap pada pengikut sahabat, maknanya tak sempat jumpa Rasul. Sahabat-sahabat tanya apa, tabi'in tanya, macam mana keadaan kamu ceritalah ketika kamu hidup bersama Rasulullah, ceritalah. Maka sahabat pun bercerita, sekiranya kamu melihat kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan menyangka keadaan kami sentiasa berbau umpama bau kambing biri-biri. Kami hanya memakai pakaian bulu, pakaian yang murah-murah. Manakala makan kami hanyalah korma dan air. Jadi sahabat-sahabat sampai peringkat nak berjuang ni, nak bantu agama Allah, dia tak kisah diri dia macam mana. Baju dia pun tak kisah. Pada masa yang penting nak berjuang, macam mana nak berjuang. Makan pun korma dengan air je. Tak fikir nak makan mewah-mewah, tak fikir. Nak makan sedap-sedap, tak fikir. Bukan tak ada makanan lain, kambing apa semua ada. Tapi mereka fikir macam mana nak berjuang. Makan korma dengan air je. Daripada Muhammad bin Sirin, beliau telah berkata, ada seorang daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Sirin ni ialah tabi'in. Dia kata apa? Ada daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia jumpa sahabat. Dia jumpa sahabat, nak tengok gambar Rasulullah SAW, kena tengok sahabat. Kan? Dia kata selama 3 hari, apabila dia tidak punya sesuatu untuk dimakan, dia akan mengambil kulit binatang, lalu dipanggangnya, barulah dimakan. Ada sahabat sampai 3 hari tak ada makanan. Dia minum air je. Kemudian dah lapar sangat, dia cari kulit-kulit, dia bakar kulit binatang. Yang kita sembelih itu ada kulit, tinggal kulit. Bukan daging, kulit. Kulit tu dia ambil, dia bakar, dia salai sampai agak-agak dah masak sikit, dia nampak macam dah rangup-rangup tu, dia pun makan. Kan? Maka dia mengambil kulit binatang, lalu dipanggangnya, dia bakarnya, kemudian dia makan. Namun apabila tidak ada sesuatu pun untuk makan, bila tak ada makanan, apa dia buat? Sahabat-sahabat ni ikut Rasul. Dia kata mereka akan ambil batu, lalu diikat di pinggangnya. Ambil batu. Ni sahabat-sahabat. Ambil batu, ikat kat pinggang. Lepas 3 hari tak ada makanan dah. Kulit yang kering-kering, kulit orang buang-buang pun tak ada dah. Nak makan. Untuk nak makan kulit yang dipanaskan, dibakar, tak ada. Ambil batu, ikat kat pinggang. Ikat. Supaya perut tu kejap. Supaya tak lapar. Ini para sahabat Nabi SAW. Jadi mereka ni berjuang pada jalan Allah ni, memang dah jadi pemikiran mereka macam mana. Jadi dia tak makan tak apa. Dia tak makan tak apa, tak minum tak apa. Kan? Tak ada kemewahan tak apa. Ni sahabat-sahabat Nabi ni.
Yang penting macam mana nak dakwah, macam mana nak lakukan. Kalau dia bekerja pun, berbisnes pun, ada yang kaya. Macam saya sebut kan, contohnya pakaian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni kalau tempat kita sekarang ni bukan bilioner tau, triliuner. Kaya sangat Abdurrahman bin Auf. Allah buka rezeki dia. Sampai dia kata, kan, andainya kan Allah buka rezeki pada aku ni, Allah nak uji aku dengan dunia, Allah buka dunia pada aku. Kalau aku duduk atas batu, aku angkat batu, tengok batu, bawah batu ada emas. Dia duduk atas batu, batu goyang-goyang, apa benda bawah ni? Tengok-tengok ada emas. Abdurrahman bin Auf, kayanya, bukan saja meniaga, pandai meniaga Abdurrahman bin Auf ni. Tapi Allah bagi lagi. Satu ketika Abdurrahman bin Auf kan di Madinah, kebun dia penuh dengan dia tanam apa namanya korma ni, subur penuh. Dia kata, aku tahun ni aku tak nak menuai lah, biarlah makan, siapa nak ambil makan lah, biar je. Dia biar kebun itu, dia tak nak meniaga. Sebab apa? Dia kata dah banyak sangat, biarlah aku biar gitu je. Tiba-tiba Allah izin pada masa tu, maka korma Abdurrahman bin Auf masak di pokok, kan, masak sangat dah, masak di pokok. Tiba satu masa tu kan dapat satu wabak, satu penyakit di Madinah. Kemudian bila cakap dengan tabib-tabib yang ada tu, dia kata ubat penyakit ni hanyalah makan korma yang masaknya di pokok. Korma yang masak di pokok, korma Abdurrahman bin Auf lah. Jadi orang semua datang ke Abdurrahman nak beli korma. Sebab sakit nak beli korma. Harga mahal lah. Abdurrahman bin Auf, dia kata, ya Allah, aku tak tuai korma ni sebab aku dah tak mau jual dah korma ni. Dah banyak sangat dah harta yang kau beli, ya Allah. Tiba-tiba orang datang nak beli korma dia. Dia kata, ambil lah. Ini Abdurrahman bin Auf. Kayanya luar biasa. Tapi tahu macam mana keadaan dia. Dia punya pakaian dia. Kalau kita tengok Abdurrahman bin Auf dengan pembantu dia, pakaian lebih kurang sama. Tak tahu mana satu Abdurrahman bin Auf, mana satu pembantu dia, mana satu hamba dia. Tak tahu. Mana satu Abdurrahman bin Auf ni? Baju sama ya. Semua baju bandel ni. Contohlah kan. Ini Abdurrahman bin Auf. Bukan sebab dia nak pakai lekeh, bukan. Kita ada keperluan pakai elok, pakailah elok, tak apa. Tak sebut ni. Sebab sahabat-sahabat ni tak kisah. Tak kisah dunia ni. Dia guna je dunia ni. Bukan kisah sangat orang puji dia. Cantik baju hari ni Abdurrahman. Cantik baju kau hari ni Abdurrahman. Contohlah kan. Ini aku beli dekat Air Setan. Dekat KLCC. Ada satu tempat nama Air Setan. Aku beli kat situ. Kan, contohnya. Ataupun aku beli kat Tesco. Aku beli kat mana-mana lah, ikutlah. Giant ke apa ke. Tempat yang mungkin standard kat Pavilion ke kan. Tak ada. Dia pakai baju sama macam baju hamba dia. Baik. Ya, sebab itulah nombor satu, orang yang berjuang ini, matlamat ni sangat jelas. Generasi awal matlamat ni sangat jelas, iaitu mereka ingin menegak berjuang perjalanan Allah, dan mereka memilih hidup untuk membantu agama Allah. Mereka memilih hidup untuk membantu agama Allah. Dakwahnya, tarbiyahnya, sampaikan Islam, tingkatkan kefahaman manusia, menolong dalam rangka mengajak manusia kepada Allah. Ini visi yang sangat jelas. Maka visi mereka ialah untuk menegakkan din Allah. Maka mereka bertebaran ke seluruh pelosok dunia untuk membawa manusia menyembah Allah. Dan di kalangan mereka berjuang, berjihad, tanpa ada kecenderungan dan tarikan duniawi. Mereka tidak pernah meninggalkan ibadah. Tidak pula melakukan perkara yang Allah haramkan. Mereka tinggalkan semua. Inilah hakikat mereka yang berjuang. Itu membebaskan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.
Jadi ini yang kita nak sebut. Ini visi yang jelas. Bebas daripada jadi hamba manusia. Bebas daripada menjadi hamba dunia. Bebas daripada jadi hamba diri sendiri. Kemudian misi dia pula, misi juga jelas. Misi juga jelas. Misi mereka ialah untuk memperoleh keredaan Allah. Mereka berjuang dengan melaksanakan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadikan mereka ini orang yang menghampiri redha Allah, mendekati redha Allah, menghampiri syurga yang abadi dan merasakan syurga di depan mata mereka. Jadi mereka buat sesuatu ni seolah-olah mereka nampak syurga kat depan mata. Buat sungguh-sungguh macam itu. Nampak. Maknanya dia tak makan tu, dia ikat batu. Dia ikat batu kat perut dia tu. Dia boleh rasa kenyang, kenyang macam dalam syurga. Dia rasa kenyang, dia rasa syurga. Ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia sanggup, dia boleh buat. Kita tak boleh. Kita kalau lapar sikit, sakit sikit, kita tak rasa yang akhirat tu. Kalau kita sakit sikit, kita rasa sakitnya ya Allah. Sedangkan yang sakit kita tu sikit sangat berbanding azab Allah dalam neraka Allah, kan. Lihatlah peristiwa contohnya seorang yang bernama Haram bin Milhan radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, salah seorang daripada yang syahid di perigi yang bernama Ma'unah. Beliau diminta mengirimkan surat Rasulullah SAW. Jadi Haram bin Milhan ini salah seorang daripada utusan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meminta dia mengirimkan surat kepada Amir bin Ibn Tufail. Amir bin Tufail ini adalah musuh Allah. Hantar surat. Jadi Nabi suruh minta sahabat ni pergi hantar surat dakwah lah kepada musuh ni, Amir bin Tufail. Jadi sampai aja dekat depan Amir bin Tufail, dia tak nak baca. Dia tak nak baca surat tu. Sebaliknya dia mengarah seorang lain tikam, bunuh Haram bin Milhan. Haram bin Milhan radhiyallahu anhu pun ditikam. Dia tak baca surat Rasul tu, dia campak, tikam dia, bunuh utusan Rasulullah SAW. Maka ditikam, Haram bin Milhan ditikam oleh pengikut Amir bin Tufail. Maka ketika jatuh, darah berjatuhan, percikan darah keluar daripada belakang, ditikam daripada belakang, penuh darah penuh. Maka beliau berkata, Allahu Akbar, aku berjaya. Allahu Akbar, aku berjaya. Demi Rabb Kaabah, aku berjaya. Aku berjaya. Demi Tuhan Kaabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sahabat Nabi. Dia pergi seorang-seorang aja, hantar surat, utusan Nabi. Dia utusan Nabi. Sampai kat situ, suratnya dia campak, dia ditikam. Dia tak lari, tak menyesal. Dia tak takut. Dia kata, Allahu Akbar, Allah, aku berjaya, aku berjaya. Ini misi dia jelas. Misi dia bukan nak sampaikan surat. Misi dia nak syahid. Sampaikan surat tu sebagai wasilah aja. Dia mati. Masa tu dah ajal dia, kan. Ajal dia. Dah sampai ajal dia. Tapi ajal dalam keadaan, kan, melaksanakan perintah Rasulullah. Maka syahid fi sabilillah. Ketika peperangan Badar, dalam satu peristiwa perang Badar pula, Rasulullah SAW telah menaikkan semangat jihad. Rasulullah bagi ceramah, bagi motivasi pada sahabat-sahabatnya dalam peperangan sambil berkata, apa kata Rasulullah? Demi jiwa Muhammad, demi nyawa aku, Muhammad, yang berada dalam genggaman Allah, tidak akan berperang seorang pun pada hari ini sehingga dia terbunuh dalam keadaan dirinya sabar mengharapkan redha Allah secara berhadapan, melainkan Allah akan masukkan dalam syurga. Bayangkan, kita nak perang Badar, perang Badar ni perang pertama yang ada ni semuanya golongan mustada'afin, majoriti mustada'afin. Nak perang ni pakai pelepah tamar je. Hanya ada 8 bilah pedang ni. Daripada 313 orang tu, 8 bilah pedang saja, lain semua pakai pelepah tamar. Kemudian hanya ada berapa panah aja. Kuda pun hanya ada beberapa ekor je.
Jadi apa kata Rasul? Demi Allah, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman Allah, maka tidaklah berperang seseorang pada hari ini. Tidak ada seorang pun kamu ni yang berperang pada hari ini, kemudian dia terbunuh. Nampak tak? Terbunuh. Kenapa rasa sekat terbunuh? Sebab pakai pelepah tamar nak lawan pedang. Pistol nak lawan dengan tongkat kayu. Pedang dengan panah, kan? Jadi tidak ada seorang pun yang akan terbunuh pada hari ini bila dia mengharapkan redha Allah. Dia betulkan semua niat, redha Allah, bukan perang sebab nak harta, perang redha Allah dan berdepan, jangan belakang, jangan lari, berdepan. Melainkan Allah akan masukkan syurga. Allah janji syurga siapa yang menang. Maka ketika itulah baginda menambah lagi, bangunlah kamu, pergilah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Maka sahabat-sahabat kita, bangun semua, mari kita pergi ke medan. Di situ pergi ke syurga, bukan pergi ke medan badan. Rasulullah pergi ke syurga Allah. Pergi ke syurga Allah. Rasulullah didik sahabat, pergi ke syurga Allah, bukan pergi medan, pergi ke syurga Allah. Maka kemudian selepas itu seorang sahabat bernama Umar bin Hamman berdiri radhiyallahu anhu. Dia berkata, bah, dia. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apakah yang menyebabkan kamu kata bah ni? Maka beliau menjawab, tidak, demi Allah ya Rasulullah, melainkan harapan aku untuk menjadi ahli syurga semata-mata. Aku nak jadi syurga, ahli syurga semata-mata. Maka Nabi berkata, sesungguhnya engkau adalah salah seorang daripada ahlinya. Terus dapat Rasulullah kata, engkau salah seorang. Saat itu di tangan Umar menggenggam beberapa butir kurma, dan ia memakan kurma-kurma tersebut dan memandang sisa-sisanya. Dia tengah makan kurma, tak habis makan, ada sisa separuh kurma lagi. Maka dia kata, kalau aku habiskan kurma ni, sungguh aku melambat-lambatkan untuk masuk syurga. Dia pun letak kurma tu, dia terus pergi perang, dan kemudian dia syahid di medan tu. Dia syahid, tak sempat habis makan kurma. Makan baru tengah makan, lambat nak makan, separuh kurma dia letak. Kata, kalau aku habis kali lambat sangat lah. Dia pergi ke medan perang. Allah izin syahid dia. Inilah sifat-sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Auf bin Harith Ibnu Al-Afrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, bertanya, ya Rasulullah, apakah yang mentertawakan Tuhan dari tindakan hamba-Nya? Apakah yang menyebabkan seolah-olahnya? Ni sahabat-sahabat orang biasa-biasa ni kan. Kalau agaknya apakah yang macam kita menggelikan hati kita lah, yang menjadikan kita tersenyum, suka bila melihat telatah anak-anak kita, kalau kita lah, apakah yang menyebabkan Allah tertawa melihat telatah tindakan hamba-hambanya? Apa yang menyebabkan Allah tersenyum, senang, Allah sukalah, itulah Allah redha. Maka kata Rasulullah SAW, seseorang itu bergelut dan seterusnya secara terdedah, baju yang besinya ditanggalkan, dicampakkan dan dibuang, hanya menggenggam pedangnya dan terus berperang sehingga dia syahid. Jadi yang menyebabkan Allah sukalah, tersenyum kalau kita bahasa kita ni, Allah yang maha agung, laisa kamitslihi syai'un, macam mana ni tersenyum tadi. Kata Rasul, orang tu pergi perang, dia ada baju besi, dia buka baju besi ni, campak, dia pakai pedang aja. Maknanya dia pergi untuk jumpa Allah lah. Untuk matilah maknanya, macam itu. Dia pergi untuk nak mati, maknanya dia perang supaya dia syahid. Maka itulah menyebabkan Allah tertawa. Maknanya seolah-olahnya gambar itulah. Ketika mana peperangan semakin memuncak, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu turun dari kudanya. Ja'far bin Abi Talib turun, lalu disembelih kudanya. Lalu beliau pun terus perang, menyerang tentera Rom sehingga terbunuh. Ini dalam perang lain lah, perang Rom. Jadi kuda dia telah kena panah, dia turun disembelih, dan selepas itu dia pergi lawan, akhirnya dia meninggal dunia. Dia sahabat-sahabat ni memang dia berjuang, hidup dia berjuang, tak takut. Jadi itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita untuk mencontohi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi saya sebut tadi, kita mulakan hari kita mengucap dua kalimah syahadah. Ikutlah bila-bila masa kita boleh mulakan. And asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 3 kali. Kemudian kita bayangkan yang pertama, ya Allah, aku buang semua berhala, syirik-syirik aku buang. Aku hanya mentauhidkan Kau. Aku hanya mengabdikan kepada Kau. Aku hanya menyembah Kau. La ilaha illallah. Yang kedua, aku mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi aku, sebagai ketua aku, sebagai penghulu aku. Yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua tu kalimah syahadah tu, kita bila kita mengucap tu, kita bayang, ya Allah, aku akan berjuang atas jalan Kau. Aku akan berkorban atas jalan Kau. Aku akan berjuang bersama dengan perjuangan Rasulullah. Aku akan berkorban bersama dengan perjuangan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bayangkan dalam hati kita, kita niatkan pada Allah, ya Allah, aku nak mati pada jalan Kau. Aku nak mati kerana Kau. Aku nak mati bersama risalah Rasulullah SAW. Perjuangan jihad fi sabilillah. Jadi bila kita latih diri kita, syahadah itu kita betulkan syahadah tadi dan keadaan semangat roh jihad fi sabilillah. Jadi mudah-mudahan syahadah kita tu akan menjadi kekuatan kepada kita sebagai doa kita untuk nak berjuang pada jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berjihad, yang dibangkitkan di akhir zaman. Yang dibangkitkan di akhir zaman untuk nak tajdid Islam ini. Insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf andainya apa-apa yang saya sebutkan tak sampai sebagainya. Insya-Allah sekalian baik daripada Allah Taala, yang tak baik daripada kelemahan saya sendiri. Biiznillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah atas jalan yang baik, insya-Allah jalan saleh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها رشاد بسبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان في كل زمان. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرام. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah kalau ada rezeki malam ni kita jumpa insya-Allah. Tolong sambung panjang-panjangkan pada yang lain insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.